Boleh bunuh orang ke tak? Okay, Dajjal diberi pilihan, dia nak bunuh pun boleh, dia tak nak bunuh pun boleh. Pada mahsyar nanti ni pun akan ada haiwan, yang mana haiwan akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat pada mahsyar dan akan dibangkitkan bersama manusia. Cuma haiwan tidak akan dihisap, tapi dia ada balasan. Dia akan membalas perbuatan orang yang jahat dan haiwan yang jahat kepada dia. Okey, kalau kita berdehem dalam solat, berdehem semata-mata berdehem, maka hukum dia batal solat. Tapi kalau kita berdehem supaya memudahkan bacaan kita untuk solat yang wajib, untuk bacaan yang wajib, maka di sana boleh. Kalau bacaan yang sunat, maka tak boleh, batal solat. Okay, dekat sini ada dua jenis kartun. Kartun yang pertama, kartun yang menyerupai manusia seperti anime dan sebagainya, maka di sana tak boleh. Kalau kartun macam kartun cerita kacang ke, cerita kartun lah, maka di sana dibolehkan. SpongeBob ke, tak ada masalah. Mati syahid macam mana sekalipun, mereka akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan semua dosa kecuali satu, hutang. Hutang dia kena jelaskan di akhirat nanti, diberikan pahala kepada orang yang dihutang, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nak jawab azan dalam tandas tak boleh, sebab itu bukan tempat selayaknya untuk kita jawab azan. Meskipun kalau kita nak baca doa masuk tandas pun, kita kena baca sebelum masuk daripada tandas, and then bila mana dah keluar dari tandas, baru kita mula baca doa keluar daripada tandas. Okey, nak bunuh haiwan yang berbisa tidak ada masalah, boleh. Bahkan itu saranan Nabi SAW untuk membunuh haiwan yang boleh membinasakan diri kita, yang boleh membahayakan diri kita. Sebab apa? Kalau kita tak bunuh dia, dia akan membahayakan diri kita, maka dibolehkan. Okay, kalau kita berwuduk sambil kita bercakap, sah sahaja wuduk kita. Cuma saranan para ulama, saran Nabi untuk kita tidak bercakap, kita khusyuk, kita fokuskan kepada amalan untuk kita ambil wuduk supaya dapat fadilat. Bila waktu qada salat? Boleh bila-bila masa, ikut kesesuaian kita, ikut keselesaan kita. Okey, kecuali satu tempat, kecuali satu masa ketika mana khatib tengah baca khutbah, maka time tu tak boleh. Selain daripada itu dibolehkan, tidak ada masalah. Apa yang berlaku kepada kanak-kanak yang meninggal dunia? Kalau kanak-kanak yang meninggal dunia sebelum balik, tak kisahlah dalam kandungan ke, keguguran ke, kalau sebelum balik dia meninggal dunia, maka dia akan jadi syafaat kepada ibu dan ayah dia. Ada riwayat mengatakan dia akan tunggu di pintu syurga, menunggu ibu dan ayah dia. Okey, kita baru tahu yang solat kita selama ni, kita dah solat, rupa-rupanya solat kita selama ni tak sah. Maka bila mana kita tahu, maka kita kena qada balik kesemuanya. Tidak berdosa, yang risau. Ustaz, betul ke kalau kita berdoa kita tak perlu minta doa untuk masuk syurga? Tak betul, kerana saranan Nabi SAW kepada kita supaya kita berdoa dan doakan supaya kita dimasukkan dalam syurga, dan syurga itu adalah syurga Firdaus. Itu hadis Nabi SAW. Bila mana kita dah mula balik, kemudian kita ada solat-solat kita tinggal dulu sebelum kita sedar dan sebagainya, kita ada solat kita tinggal, maka bila mana kita dah sedar, maka kita kena qada balik, start daripada kita balik sampailah hari ini. Okey, hubungan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam, ada yang mengatakan adik-beradik, ada juga yang mengatakan sepupu, dan ada juga riwayat yang mengatakan mereka ni hanya saudara sahaja. Jadi terpulanglah nak ambil mana satu, nak ambil adik-beradik ke sepupu ataupun saudara. Antara kelebihan solat sunat tasbih adalah boleh menghapuskan dosa yang besar dan dosa yang kecil. Apa jenis dosa? InsyaAllah akan dihapuskan, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu dalam keadaan tengah mengambil wuduk, ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan sah sahaja wuduk tu, teruskan ambil, dan pandangan kedua mengatakan tidak sah. Okey, jadi kita guna pandangan yang tidak sah, maka kita sebaik kita ambil balik wuduk kita tu. Syahid ada tiga jenis. Jenis pertama mati syahid dunia dan akhirat. Dia pergi berperang kerana Allah, kemudian dia mati. Itu mati syahid dunia dan akhirat. Mati syahid kedua adalah mati syahid dunia. Dia pergi berperang tetapi bukan kerana Allah, hanya semata-mata nakkan harta ghanimah saja, maka itu syahid. Mati syahid yang ketiga adalah mati syahid akhirat, yang mana mereka mati dekat dunia tapi perlu dikafankan, perlu disemahyangkan, dimandikan dan sebagainya. Seperti mana contoh dia orang penyakit taun, mati kebakaran dan sebagainya. Okay, kalau kita nak menjual makanan yang semalam punya, yang kita jual tapi tak habis, nak jual hari ini boleh, asalkan makanan itu tidak ada masalah, boleh dimakan lagi, masih lagi elok dan masih lagi sedap, maka tidak ada masalah. Jika mana tekak tahiyat awal dia terbaca sampai ke tahiyat akhir, maka tidak ada masalah, boleh terus bangun dan sambung rakaat yang ketiga, tidak ada masalah. Menghantar makanan yang haram macam khinzir kepada orang bukan Islam, kalau kita tahu yang makanan dia bagi kepada kita untuk kita hantar macam khinzir, kita dah tahu, maka kita buat, maka itu hukumnya haram. Kalau tak tahu, maka tidak ada masalah. Ya'juj dan Ma'juj wujud sejak bila? Wallahu alam sejak bila Ya'juj dan Ma'juj wujud, tapi Ya'juj dan Ma'juj ni sezaman dengan Iskandar Zulkarnain.
Kubur malaikat akan tanya kita dalam bahasa apa. Okey, dekat sini ada banyak pencagahan para ulama. Ada yang mengatakan dalam bahasa Arab dan kita faham bahasa Arab tu. Tapi apa yang kita boleh faham adalah malaikat akan tanya kepada kita soalan dan kemudian pertanyaan malaikat boleh kita faham. Umat Islam akan dimasukkan dalam syurga insya-Allah ke semua orang yang dalam iman dia ataupun dalam hati ada iman, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang membedakan adalah cepat ataupun lambat dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala ke kalau kita berzikir dalam hati dapat pahala. Kita dapat pahala berzikir dalam hati. Dapat pahala ketika mana kita berzikir dengan mulut, berzikir dengan tangan. Apa jua yang kita guna untuk kita berzikir akan dikira sebagai satu amalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wuduk dalam keadaan tak berpakaian boleh, tidak ada masalah. Cuma hukum dia adalah makruh. Tapi sah tak wuduk kita sah sahaja, tidak ada masalah, boleh. Okey, kenapa nak meninggalkan mazhab kita? Sedangkan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, beliau telah ambil daripada Al-Quran, telah ambil daripada hadis, maka dikumpulkan menjadikan satu dan dibentuk satu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita just ikut je sebab ulama dulu telah menggali untuk kita, telah mencari untuk kita. Orang yang mati syahid adalah mereka akan diampunkan semua dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan orang yang mati syahid. Boleh bunuh orang ke tak? Gate Dajjal diberi pilihan, dia nak bunuh pun boleh, dia tak nak bunuh pun boleh. Cuma tujuan utama Dajjal adalah dia akan menarik iman daripada hati orang mukmin. Itu tujuan utama dia dan dia boleh pergi ke mana sahaja. Masuk rumah awak pun boleh. Semangat itu tak akan datang kalau kita tak cari dia. Di antara yang diajarkan oleh ulama, kita belajar sirah bagaimana para sahabat dan Nabi melalui kejatuhan mereka, kenaikan mereka. Yang kedua, kita tengok balik apa azab bagi mereka yang meninggalkan solat. Kita akan belajar daripada situ. Kita dah bernazar kemudian kita tak buat apa yang kita nazarkan, maka kata para ulama adalah yang pertama sekali kita kena buat juga. Andai kata kita memang tak buat, memang tak boleh buat nazar kita, maka berpuasa selama 3 hari. Mula join YouTube pada tahun lepas, bulan 5 tak silap, bulan 5 ataupun bulan 6, lebih kurang lah tahun lepas. Kalau dalam hati tidak ada masalah, kerana yang dilarang untuk kita berzikir adalah dengan lafaz, dengan ucapan kita, kerana tempat itu tidak selayaknya. Adapun dalam hati tidak ada masalah, kerana hati dan ucapan adalah dua benda yang berbeza. Lagi utama solat qabliyah ataupun tahiyatul masjid. Kalau yang nak kirakan buat dua-dua lagi afdal. Buat tahiyatul masjid baru qabliyah itu boleh, ataupun kalau waktu yang sangat suntuk buatlah qabliyah, maka itu termasuk tahiyatul masjid. Qadha ni diajarkan oleh para ulama adalah buat sikit tapi berterusan. Jangan buat banyak terus, takut nanti kemudian hari dah tak buat. Buat sikit tapi berterusan. Jangan lambat-lambatkan. Tapi kalaulah kita take time, kita buat satu-satu, tidak ada masalah. Yang kita baru tahu solat tu tak sah, maka kita wajib untuk gantikan. Sebab kita baru tahu yang solat tu tak sah, kena ganti balik. Guna barang orang telah meninggal boleh, tidak ada masalah sekiranya barang itu diberi keizinan oleh ahli keluarga dia. Sebab bila mana si fulan bin si fulan telah meninggal, maka barang milik dia kepunyaan ahli keluarga, maka minta izin dengan ahli keluarga. Kalau diizinkan maka dibolehkan. Rukun mandi wajib ada dua. Yang pertama sekali niat, yang kedua adalah meratakan keseluruhan anggota badan kita. Tak kisahlah kita nak sembah berapa kali pun, asalkan kena rata keseluruhan badan kita, tidak ada masalah, maka itu sah. Kita nak bayar zakat harta, tak kisahlah dia tu siapa, andai kata dia tu berkelayakan untuk terima zakat harta, maka dibolehkan, tidak ada masalah. Meskipun dia tu berhutang dengan kita, kita nak bayar kepada dia pun tidak ada masalah, boleh. Selepas solat subuh boleh ke qadha selepas isyak. Qadha ni kita nak qadha anytime pun boleh, tidak ada masalah. Nak qadha waktu zuhur ke, tidak ada waktu qadha, boleh qadha bila-bila masa, kecuali satu tempat je, kecuali imam tengah baca khutbah. Nak pujuk orang tua merajuk dengan kita, satu je, belikan iPhone kepada mereka. Solat kalau seluar ada koyak kecil dekat lutut, tak sah solat tu, kerana terbuka aurat kita. Kerana di antara syarat untuk solat adalah kita menutup aurat kesemuanya. Kalau ternampak sikit aurat, maka tak sah solat. Kita bertawassul boleh, hukum bertawassul adalah harus, jadi dibolehkan untuk bertawassul. Kita tidak ada masalah, silakan. Kalau ada dosa syirik kemudian bertaubat, adakah dapat syafaat Nabi? InsyaAllah akan dapat syafaat Nabi dan akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala meskipun dosa syirik. Yang Allah tak akan ampunkan adalah mereka yang buat dosa syirik kemudian mati dalam keadaan tidak minta ampun kepada Allah. Kebanyakan para ulama mengatakan waktu solat isyak akan habis ketika mana masuk waktu subuh. Itu kebanyakan para ulama pakailah, gunakan yang itu. Pakai masukkan dengan Wahabi. Wahabi dinisbahkan kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ada beberapa pandangan daripada beliau bercanggah, berlainan daripada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam bab hadis, kebanyakan dalam kalangan mereka akan merujuk Syekh Albani. Hukum wanita pakai inai tidak ada masalah, diharuskan untuk pakai inai. Tak kisahlah dia dah berkahwin ataupun belum berkahwin, tidak ada masalah.
Terlupa tahiyat awal tidak ada masalah, bahkan disarankan, disunatkan juga bila terlupa tahiyat awal, disunatkan untuk sujud sahwi. Tak sujud sahwi pun tidak ada masalah, sah je solat. Okey, sebelum tu boleh tak tunggu sekejap? Saya nak kongsikan something yang special kepada anda, something yang menarik kepada anda. Okey, kalau sebelum ni kita gunakan The Snack Cookies, kita gunakan design yang lama. Ini contoh design yang lama. Okey, ni design kami yang lama. Kalau Cha Cookies pun kita guna design yang ini. Kalau V Cookies pun kita guna design yang ini. Jadi susahlah kita nak kenal pasti, nak tahu balang ni balang Cha Cookies ke, balang V Cookies ke. Disebabkan itu, 9 hari bulan 9 hari tu kita launch, kita release satu design yang baru. Okey, ini adalah Cha Cookies, design yang baru Cha Cookies, kita tengok. Dan satu lagi design daripada V Cookies. Memang dia berlainan di antara satu sama lain dari sudut design, dari sudut warna dan sebagainya. Okey, ini adalah V Cookies. V Cookies. Jadi mudahlah kita bila mana kita order ke, bila mana kita di sudut production ke nak buat, jadi senang kita nak nampak. Okey, ini adalah V Cookies dan ini adalah Cha Cookies. And then kedua-duanya adalah produk daripada saya sendirilah. Okey, kami sendiri yang buat, homemade dan sebagainya lah. Disebabkan itu kita ada wajah yang baru, kita ada design yang baru, kita nak bagi harga package kepada anda, harga promosi RM10 kepada anda kita nak bagi. Okey, kalau anda order dengan kami 3 balang The Snack Cookies terpulang, nak tukar-tukar perisa, nak pelbagaikan perisa pun boleh, tidak ada masalah. Okey, 3 balang anda akan dapat harga RM50 sahaja. Tapi kalau anda order dengan kami 5 balang, kita akan cut harga RM10, hanya RM80 saja untuk 5 balang. Jadi itu di antara package yang kami buat untuk memudahkan anda, untuk menjimatkan anda. Kalau anda nak order kami, nak makan The Snack Cookies, time ni lah time kita buat promosi, time kita buat harga package, inilah time yang sesuai untuk anda semua order dengan kami. Jadi jangan lepaskan peluang, boleh terus WhatsApp nombor kat bawah, nanti saya akan reply WhatsApp anda satu persatu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.